satu lagi wawancara kita bakal kami berikan kepada habis kita pada hari ini, iaitu mengenai dengan Anugerah Karya Penyiaran RTB 2025. Tapi sebelum itu, kita akan menyaksikan satu VT yang sudah pun disediakan untuk habis kita sebelum wawancara kita bermula pada pagi ini. Karya-karya penyiaran manakah yang akan menerima anugerah penghargaan? Saksikan Malam Gemilang Anugerah Karya Penyiaran RTB 2025 di Dewan Teater Jabatan Perdana Menteri pada hari Sabtu 6 Disember 2025 pukul 7.50 malam melalui RTB Aneka dan Radio Nasional FM serta dalam talian RTB Go. Anugerah Karya Penyiaran RTB 2025 menghargai karya, menginspirasi generasi. Ya, menghargai karya, memberikan inspirasi. Itulah sebenarnya saya cukup teruja juga kerana sudah lama kita ni indah mendengar adanya anugerah RTB ni. Jadi tanpa melengahkan waktu kita ni jua, telah kita hadirkan dua pegawai sumber ke studio Rampai Pagi secara eksklusif pada pagi ini, menghadirkan Yang Mulia Tuan Muhammad Zulkarnain bin Haji Ibrahim, pemangku timbalan pengarah Radio Televisyen Brunei, dan juga Yang Mulia Pengiran Muhammad Khairul Amali bin Pengiran Haji Mak Roslin, penerbit kanan selaku ketua juri Anugerah Karya Penyiaran. Assalamualaikum. Selamat pagi Tuan. Sihat hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, pasti beberapa waktu ini sibuk ni ya membuat persiapan untuk malam kemuncak Anugerah Karya RTB 2025. Baik, setelah agak lama anda mendengar Anugerah RTB ya, mungkin kita ajukan dulu soalan ini kepada Tuan Zulkarnain. Dapat bercerita atau menerangkan sedikit sebanyaklah mengenai dengan penganjuran Anugerah Karya Penyiaran RTB 2025 ini. Ya, Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah dan kurnianya jua Radio Televisyen Brunei akan mengadakan acara kemuncak Anugerah Karya Penyiaran RTB 2025. Acara ini merupakan salah satu inisiatif RTB dalam mendukung industri kreatif, khususnya dalam mendukung industri kreatif khususnya dalam memperkukuh sektor penyiaran. Ianya juga berperanan sebagai penyampai maklumat rasmi kerajaan kepada rakyat dan penduduk negara Brunei Darussalam, terutama dalam memastikan penyampaian maklumat yang sahih dan tepat disalurkan kepada umum. Jadi pada edisi 2025 ni Anugerah Karya Penyiaran RTB adalah penjenamaan baharu sempena Jubili Emas Perkhidmatan Televisyen Brunei pada tahun ini, iaitu pada 9 Julai 2025. Sebelum ini Anugerah Karya Penyiaran ini dikenali sebagai Anugerah RTB seperti yang dinyatakan tadi tu. Jadi apa yang akan kata ni anukan di ia punya tujuan utama mengenai dengan menghargai kreativiti kepada karya-karya terbaik yang dihasilkan oleh para penerbit. Jadi meningkatkan kualiti penerbitan dalam bidang penerbitan dan juga membangun rangkaian profesional kepada para penerbit rancangan dan juga memberi landasan platform bagi para penerbit terutama yang baru dan melalui siaran TV, radio dan media digital. Itu dari segi sebanyak ya, seperti yang telah pun dijelaskan, ini merupakan antara usaha inisiatif RTB sendiri memberikan penjenamaan semula sebelum ini dikenali sebagai Anugerah RTB dan bersempena dengan Jubili Emas Penubuhan Televisyen Brunei, maka ianya dikenali sebagai Anugerah Karya Penyiaran RTB. Baik, Tuan. Jadi mungkin dapat dikongsikan juga ni Tuan, berapa kategori yang akan dianugerahkan penghargaan kepada malam anugerah ini nanti? Okey, kalau mengikut dari awal ia punya dibukakan sebanyak 54 kategori penyertaan kepada penerbit-penerbit yang telah dianukan kepada Jadi setelah diteliti dan disemak, cuma 37 kategori
keseluruhan akan diketahui penerimanya pada malam acara kemuncak nanti. Jadi kategori-kategorinya adalah penerbitan TV 8 kategori, penerbitan radio 4 kategori, penerbitan berita 3 kategori, popular 8 kategori, penerbitan perkhidmatan sokongan 9 kategori, penerbitan media digital 2 kategori dan anugerah khas 2 kategori. Masya-Allah. Itulah yang telah dikumpulkan dan juga kalau mengikut penyertaan sebanyak 454 penyertaan telah diterima dan setelah disemak cuma 377 penyertaan yang layak dicalonkan. Jadi perincian juri itu akan diterangkanlah nanti oleh ketua juri daripada jawatan kuasa penjurian. Memang jadi, banyak anugerah-anugerah yang bakal bayangkan ya, Ani, mungkin kita dapat menyentuh dari tempoh penerbitan yang juga dicalonkan bermula daripada 2014 sehingga 2023. Itu yang disiarkan di televisyen dan radio dan media digital RTB. Di platformnya RTB sahaja. Sebab itulah tempat lain, kita merasa ia cukup eksklusif pada tahun ini kerana sudah lama kita tidak mendengar dan melihat bagaimana karya-karya para penerbit dan juga para penyiar ini diraikan dalam satu pentas yang cukup berprestij. Jadi nyatakan lebih kurang 454 pencalonan. Namun setelah penilaian peringkat awal hanya 377 yang dipilih untuk dijurikan dalam 33 kategori. Kerana ada 4 kategori khas tadi nyatakan. Baik, kita mengajukan soalan pula kepada Yang Mulia Pengiran Muhammad Khairul Amali. Mungkin dalam hal proses penjurian dapat menceritakan ni. Junjung Pengiran. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi seperti yang Tuan Zul nyatakan tadi, ada dalam 500 lebih 400 lebih secara keseluruhannya penyertaan. Jadi tu ya nampak sana banyaklah and then sudah diterima, ditapis lagi dulu mana satu yang dapat dimasukkan arah pra juri penjurian atau Englishnya pre-selection letak. Jadi di sini kami ada menubuhkan satu panel penjurian seramai 8 orang yang terdiri dari pegawai kaki tangan juga dan juga adalah siapa-siapa yang industry players siapa yang terlibat dalam industri penyiaran. Ini termasuk juga mantan-mantan adalah pegawai RTB juga. Jadi pasalnya 10 tahun kentok ia punya jarak tu. Jadi kami kan membagi penghargaan kepada yang adalah penerbitan yang selama ini mungkin menantikan anugerah RTB itu. Jadi ini kan kami buatkan sebagai adalah platform untuk menghargai appreciation, correct. Jadi selepas itu masih lagi dalam proses panjang masih. Jadi yang pertama sekali ia ada pre-selection atau prajuri. Jadi dari sini akan ditapis lagi untuk mencari top 5 atau 5 teratas terbaik dari setiap kategori itu. Dari sana baru kita datang ke saya sendiri bersama dengan ahli panel yang terdiri dari 3 ahli tempatan dan 2 dari antarabangsa lah. Jadi dari sana alhamdulillah kerajaan kami mungkin indah sebarat arah pre-selection atau arah prajuri itu dari segi nombor kebanyakan adalah yang akan dilihat lah, yang akan dijurikan. Cuma yang baratnya apa yang kami bagi markah itu ia akan menetapkan siapa pemenangnya. Selepas itu lagi dibawa lagi kepada pengerusi and then pihak pengerusi akan double check lagi lah, mengesahkan lagi sama ada yang masuk top 5 ini kami punya terbitan kah atau dan adalah secara teknikalnya lagi kan dilihat-lihat lagi lah. Jadi dari sana barulah kami dapat menetapkan siapa pemenangnya. Baik ya, jadi satu proses yang cukup panjang. Bayangkan dari 400 disaring menjadi 300 lebih dan seterusnya
ke-5 top 5 sahaja bagi setiap kategori. 100 semuanya 100 yang terpilih itu yang telah dicalonkan itu is 167. 167 untuk 32 kategori ya. 33 kategori. 33 kategori. Calon-calon juga. Jadi mungkin dapat dikongsikan ya, apakah di antara ulasan daripada juri dari luar negara dapat dikongsikan? Alhamdulillah. Secara keseluruhan BIS dia ada menyatakan yang kualiti penerbitan di RTB sini atau tempatan letua sama level lah dengan serantau harap kita ni in the region lah. Jadi BIS dia pun macam happy lah melihat kita ni punya progress tu kan kita ni 50 tahun sudah TV penerbitan TV. Jadi kongsikan juri antarabangsa ni sebenarnya dari Singapura sama Malaysia. Jadi kita ni RTB banyak bekerjasama kan, berkolaborasi dengan BIS dia ni. Dan juga BIS dia memahami kita ni punya standard satu dan juga kita ni punya culture. Kita ni punya budaya tu kan, and then kita ni punya tata cara penerbitan, limitation yang had yang tadi mungkin ada yang BIS dia ada macam itulah. Jadi BIS dia memberitahu yang baguslah, ada nampak ia punya progress lah tak? Ya. Bagaimana dari segi cabaran dalam penjurian? Pertama sekali ya pasal banyak atas satu lah, yang satu lagi ya pasal 10 tahun atas lah. Jadi kualiti penerbitan tu berbeza, cuma yang kami fokuskan sebagai juri itu kami simpannya dalam konteksnya. Kalau ya penerbitannya itu kirakanlah 2017. So diingatkan pada 2017 tu macam mana konteks penerbitan atau dari segi teknologi relevan penerbitan pada satu tahun yang dia. Jadi bukan hanya melihat kepada skop pada masa ini sepatutnya diterbit. Jadi kita melihat kesesuaian. Saya difahamkan juga untuk kategori popular ada 8 kategori popular atau 100% melalui undian. Perlu difahami di sana. Jadi yang melalui proses penjurian adalah bagi kategori penerbitan, penerbitan radio dan juga televisyen. Ya, baik. Masa kita ini singkat sebenarnya, tapi banyak lagi kena ditanyakan. Tadi ada dipaparkan sebenarnya akan diadakan bila itu kan? Pada 6 Disember esok ya 2025 bertempat di Dewan Teater Jabatan Perdana Menteri. Jadi bermula pukul 7.50 malam. Jadi orang ramai boleh menyaksikanlah di saluran TV iaitu RTB Anika, di radio nasional, rangkaian nasional dan juga platform RTB Go. Alhamdulillah ya, ada 3 saluran boleh habis kita ikuti kerana saya difahamkan juga ada turut mengeluarkan tiket untuk orang luar menyaksikan, cuma agak terhad. Dan untuk akhirnya pandangan tuan sendiri ya yang sudah lama memantau meneliti penyiaran sama radio dan juga televisyen Brunei Ketanian ya, bagaimana anugerah ini dirasakan dapat membantu meningkatkan mutu karya tempatan khususnya dalam era digital dan juga lanskap media pada masa ini? Okay, alhamdulillah. Jadi seperti yang Ketani ketahui ya, cabaran itu memang adalah. Tapi cabaran itu bukan yang Ketani kan panggil ya cabaran, tapi itu adalah kepada nilai tambah. Iaitu nilai tambahnya itu tertakluk kepada teknologi seperti yang dikatakan penyiaran tadi, yang mana teknologi ini ia berkembang tu cepat dan juga berubah-ubah. Jadi dari teknologi itu dapat menerbitkan rancangan yang berkualiti dan juga memang karya-karya itu memang kita lihat memang berkualiti, tapi kalau sudah diterbitkan kepada audio video memang teknologi itu yang memainkan peranan lah. Benar sekali. Pada masa ini lagi kecerdasan buatan AI. Mungkin itu juga penyebab juga kalau kata ni kan tapi bukan di pelangan itu, dia nilai tambah saja. Betul. Jadi kita ni punya cabaran ataupun halangan daripada itu. Tapi ia tentu kita ni mesti perlu pandai mengambil peluang lah daripada teknologi itu. Itu yang dipanggilnya nilai tambah. Di arahnya akan penerbitan yang baru-baru yang menerbitkan lagi sesuai dengan zaman. Yes. Dan kerana mengikut zaman juga halwa
pendengaran kita ni dan mata kita ni pun akan turut berubah dalam menilai dan juga menyaksikan satu-satu penerbitan itu sendiri sama ada di TV dan juga di radio. Kita ada masa lagi ni. Ya, yang perlunya penerbitan itu is relevant kepada audience kata ni. Itu yang perlu kita ni lihat, yang mana kandungan-kandungan yang akan diterbitkan itu memang ada kesukaan. Sebabnya menu-menu yang akan ditonton oleh atau didengar oleh pendengar itu atau penonton itu lebih berbagai-bagai. Kita mana tahu apa kesukaan orang ramai ini. Jadi kita ni membuat apa yang disukai oleh ramai. Jadi dari itu PRTB telah membuat kajian audiens. Jadi kajian audiens satu dari tahun ke tahun diperbaikilah. Dari segi kualiti, dari segi kandungannya, penerbitan. Ya, mungkin dapat juga diajukan soalan seterusnya sebagai rumusan ataupun harapan bagi anugerah yang akan datang, mungkin dapat dikongsikan. Ini masuk dalam skrip. Saya ada masa. Okey. Pengamatan Tuan Penyiaran Siri untuk pembaikan. Okey. Ini untuk esok learning kali ya. Okey. Jadinya untuk orang ramai yang berkesempatan untuk mendapatkan tiket itu, sila datanglah, hadirlah. And then bagi penyerta-penyerta shortlisted yang tidak memenangi anugerah, tidak bermakna bis kita tu indah bagus atau penerbitan bis kita kurang bagus. Cumanya matriks-matriks yang kami ada tu mungkin bis kita kekurangan satu atau dua. Tidak bermaksud juga yang akan datang bis kita yang dapat improve juga lah at the same time. Jadinya tahniah juga kepada yang pemenang-pemenang dan juga yang shortlisted, dan mudah-mudahan bila kita ni mengadakan lagi di masa yang akan datang akan ada banyak lagi lah kita ni punya program berkualiti. Jadi jangan lupa untuk menyaksikan Malam Kemuncak Anugerah Karya Penyiaran RTB 2025 esok dibawakan secara langsung melalui saluran RTB Aneka dan juga RTB Go, juga National FM pada pukul 7.50 malam, di mana kita akan menyaksikan juga penganugerahan khas. Akan diberikan dua kategori untuk sama-sama memberikan apresiasi kepada insan-insan yang telah pun berkarya di radio televisyen Brunei secara khususnya, yang telah selama ini bersama menghibur bis kita melalui penerbitan-penerbitan yang dibawakan radio dan juga televisyen. Terima kasih Tuan dan Penyiaran kerana bersama kami pada hari ini. Esok kita akan jumpa, insya-Allah. Insya-Allah. Insya-Allah.